Jadi okey, Dr. Rora, bab Salman Rah ni. Kan. Sikitlah nak tanya. Kalau orang yang bermuamalah atau berinteraksi dengan buku-buku fiqh, dia akan biasa dengan membaca nukilan-nukilan para ulama yang kata pandangan mazhab itu lemah. Bahkan ada di kalangan ulama yang kata pandangan ulama itu salah, kan? Dari sudut dalilnya dan sebagainya. Tapi dia duk buat terkejut, tergempak. Kan? Dia duk buat jadi kalut, dia buat jadi ranjau semacam. Dia duk kata, ni yang pandai lebih pada mazhab ni. Kan? Bila sebut pandangan tu tak tepat, pandangan ni tak ni kan. Macam mana? Bila kita tak pilih satu kaul ni, kita pilih ke kaul lain, adakah biadab dan sebagainya? Jawab sikit. Duk jawab dah, tapi kita bagi jawab lagi lah. Yalah, dalam semenjak 2 menjak ni memang agak berat jugalah, bukanlah berat, kata kuat jugalah tekanan dan serangan yang berlaku. Tapi bukan tekanan, serangan. Tekanan tu insya-Allah okey. Makan still okey, alhamdulillah still. Kalau tekanan kita tak makan ni mana ni. Tapi serangan tu berlaku, cuma isu yang depa main tu sebenarnya adalah isu yang sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Siapa-siapa yang menghadiri kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah fiqh yang membahaskan tentang perbezaan pandangan, di hujung tu nanti memang pengajar akan sebut. Bahkan kalau belajar universiti pun, guru-guru kita akan sebut. Kadang-kadang dia akan sebut perkataan rajih dan marjuh. Kadang-kadang disebut perkataan qawi wa dhaif. Rajih dan marjuh ni tepat dan tak tepat. Kadang-kadang disebut perkataan qawi, perkataan kuat dan pendapat yang lemah. Usah kata baca kitab-kitab yang baru. Kalau kita baca TCDC pun sama. Memang ada rajah dan marjuh ni. Cuma mungkin yang buat terkejut tu, ustaz-ustaz yang mungkin mereka jarang membaca kot. Kan mereka banyak bermimpi agaknya. Jadi sebab itu mereka tak jumpa perkataan-perkataan tu. Bahkan ada jugalah sebahagian punyalah nak entam kan. Punyalah nak entam. Kalau boleh dapat seorang sikit aku luku si roran kau kan. Bawalah pak istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, al-azhar, al-masyhur, al-asah, itu penilaian nukilan-nukilan dalam mazhab. Apabila kita bandingkan pandangan-pandangan yang berbeza, kita tak boleh lari untuk berbahas tentang mana pandangan yang lebih kuat dan mana pandangan yang kurang kuat, ataupun mana pandangan yang tepat dan mana pandangan yang tidak tepat. Kerana dua-dua pandangan, dua-dua mazhab ataupun tiga, apabila berbeza, mereka bercanggah. Kita tak boleh kata ketiga-tiganya betul pada saya. Sebab itu Imam Syafi'i pun sebut. Dia kata apa? Ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus sawab. Atau kama qala Imam Syafi'i pun sebut, dia kata pandangan aku ni betul pada aku dan boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah pada aku dan boleh jadi betul juga. Kerana kita bergantung dengan penilaian dan kemampuan kita. Mungkin dia tanya pula, habis tu kau tak terima pandangan Imam Syafi'i, kau kata pandangan Imam Syafi'i tak tepat, kau hebat sangat ke? Kita pun boleh tanya dia soalan tu. Bila dia pilih pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang kau tak pilih pandangan dia ni, kau tak ada tiga mazhab ni. Kau pandai pada Imam Ahmad kan? Kau pandai pada Imam Ahmad. Kau pandai pada Imam Malik kan? Kau pandai pada Imam Malik kan? Pandai pada Hanifah kan? Contohnya macam bismillah kuat. Kebanyakan negeri dalam Malaysia baca bismillah kuat. Mazhab boleh guna bismillah slow. Cuba tanya mazhab mana yang pakai bismillah kuat dan mazhab mana yang pakai bismillah slow. Saya boleh kata kebanyakan mazhab menggunakan bismillah slow. Hanya minoriti yang pakai bismillah kuat. Jadi adakah kita nak kata, kita boleh tanya kat dia soalan yang sama, tapi kita tak mau tanya lah kerana benda tu tak cerdik. Takkan nak tanya dia, awak pandai lagi tiga awak pandai lagi daripada majoriti ulama kan sampai tak nak pakai bismillah pelan ni. Kita tak tanyalah soalan tu kerana kita tahu dalam masalah fiqh, dalam masalah khilaf, apabila seseorang telah meneliti, telah membaca dan buat penilaian, itu pandangan dia dan penilaian dia berdasarkan kemampuan dia. Bila saya yang taklah berapa pandai sangat ni mengajar, baca sikit, saya buat keputusan, saya memilih pandangan ni kerana kekuatan hujahnya pada saya. Dia pergi tanya kita pula, hang siapa? Hang belajar kat mana? Janganlah fikir pasal saya, you fikir pasal you. Sudahlah, you tak setuju dengan saya, you buatlah penilaian you sendiri. Kan? Lepas tu ada juga yang dia tak ada cerita lain. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Kadang-kadang dia tengok video kita yang viral 2-3 kerat je. Betul. Saya punya kuliah ni seminggu 5 hari. Tak ada cerita pasal bid'ah melainkan hanya tak sampai 1% pun. Tak cerita pasal kunut subuh melainkan hanya 1%. Bila sampai bab tu ataupun bila ada orang tanya, dia tengok 2-3 kerat, lepas tu dia terus buat kesimpulan. Ini yang Datuk Mufti duk sebut 2-3 kali dalam kuliah kita tu. Dia sebut apa? Kalau durian tak boleh pakai, mangkak. Kata orang Perak kata mangkor. Mangkor. Jenis tak boleh pakai, tak ada manfaat.
yang sukar untuk memahami apabila kebencian dah ada dalam diri. Kita kok mana pun kita akan berdepan dengan penilaian. Bila kita hidup dalam dunia ni, apabila kita nak berurus niaga dengan online, kita nak pakai mazhab mana? Kan? Kita pakai mazhab Hanbali, membenarkan jual beli tanpa menyebut ijab qabul secara lafaz. Kita pakai mazhab Hanbali. Kenapa tak pakai mazhab Syafi'i? Jauh di sudut hati kita, kita akan jawab apa? Dah tentulah mazhab Syafi'i tak tepat, kurang tepat lah masalah tu. Tapi kita tak sebut lah. Cuma kalau kita buat benda yang sama, kenapa kita nak pergi kecam orang apabila dia menyebutkan benda tu? Bahkan saya sebut perkataan tak tepat tu, dikatakan kurang beradab dan sebagainya. Tolong bagi tahu saya apa perkataan yang lebih beradab. Saya tak kata pandangan tu batil, saya tak kata pandangan tu sesat, saya tak kata pandangan ni merepek. Saya kata pandangan ini tak tepat. Pandangan ini dengan penilaian, saya kata pandangan ulama lain ataupun mazhab lain lebih tepat. Saya tak tahu perkataan apa yang nak digunakan. Kan Al-Imam Nawawi umpamanya dalam kitab Al-Majmu', apabila dia menilai pandangan-pandangan mazhab yang berbeza, ada juga disebutkan pandangan inilah pandangan yang sahih. Maksudnya pandangan yang lain yang bercanggah dengan pandangan yang dipilih itu tak sahih lah, tak tepat lah, Lemah. Kenapa Imam Nawawi tak dikecam? Ketika mana saya bawakan pandangan Imam Tabari pun mengatakan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini salah, tak betul. Nak membuktikan yang saya juga mengikuti ada sandaran. Dia kata apa? Hang level Imam Tabari ke? Saya jadi pening. Saya nukil nak kena satu level pula sekarang ni. Dia nukil tak apa, dia nukil pada siapa-siapa pun boleh. Ini yang kadang-kadang kita kata kok mana pun betul lah kata pepatah redha nas ghayatul la tudrak. Redha manusia ni satu matlamat yang tidak akan dapat kita capai selama-lamanya. Jadi kita buat kerja kita, kita teruskan mengajar, insya-Allah satu ketika orang akan mula faham.